Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Berjumpa kita lagi pada kali ini untuk video pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR bagi mata pelajaran matematik. Okey, sebelum cikgu meneruskan sesi pengajaran, sedikit info berkaitan video yang cikgu hasilkan. Bagi yang menonton, cikgu mohon jasa baik bantuan anak-anak murid untuk tekan butang like bagi video ini. Khususnya jangan lupa untuk subscribe dan akhir sekali isikan ruang komen dengan nama murid-murid sebagai bukti penyertaan ataupun kehadiran untuk menonton bahan pengajaran ini. Okey, tadi tanpa melengahkan masa, cikgu akan meneruskan sesi pengajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan nombor dan operasi. Okey, dalam nombor dan operasi ini terdapat banyak subtopik, iaitu kenal, teroka, banding dan sampailah tambah dan tolak, darab dan bahagi. Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada kenal dan tulis nombor. Okey, pernah tengok tak gambar-gambar macam ni? Yang ni setiap hari, boleh dikatakan setiap hari kita nampak benda ni. Dalam berita, dalam surat khabar. Ini semua adalah berkaitan dengan nombor. Okey, jadi kita kena tingkatkan penguasaan nombor kita. Maknanya kita boleh kenal nombor-nombor ini dan kita boleh membaca dan menulis nombor-nombor ini. Jadi ini pun sama juga. Ini yang penting anak murid selalu lihat. Dekat mana ni? Jalan raya. Inilah nombor-nombor yang perlu kita tahu cara menulis dan cara membacanya. Okey. Jadi untuk ini kita akan fokus kepada kenal dan tulis nombor. Biasanya soalan akan berkisarkan macam ni. Tuliskan satu nombor tu, diberikan dalam angka dan diminta untuk murid-murid menulis dalam perkataan. Okey. Bagaimana? Okey. Biasanya banyak murid tertanya-tanya, bagaimana nak tulis ni? Dekat sini macam-macam lah murid-murid. Ada yang meneka, ada yang meletakkan 1, 4, 9, 0, 0, 6 dan macam-macam. Biasanya terdapat pelbagai jawapan. Ini adalah jawapan yang biasa diberikan oleh murid-murid. 14,096. Sebab murid tengok dari segi kedudukan nilai rumah ataupun nilai tempat. Kemudian, adakah jawapannya 14,906? Jadi yang mana betul? Ini biasa murid akan konflik ataupun confused. Jadi, jawapan sebetulnya adalah 14,906. Jadi, bagaimanakah ataupun kaedah untuk menulis angka ini dalam perkataan? Jadi, sini cikgu akan bantu anak-anak murid untuk menyelesaikan soalan seperti ini. Okay. Pertama sekali, untuk menulis dalam perkataan, kita kena kenal nilai tempat. Jadi, kita perkenakan kaedah kotak keluarga 3. Apa maksud kotak keluarga 3? Ini maksud kotak keluarga 3. Okey, yang pertama, kotak keluarga 3 yang pertama yang terdiri daripada nilai tempat 10, 100. Dan keluarga 3 yang kedua, keluarga kotak yang ketiga yang kedua, 1000, 10,000, 100,000. Dan dia ada lagi kotak 3, keluarga 3 yang satu lagi di sebelah sini. Ini akan melibatkan nombor, juta dan seterusnya. Okey, jadi untuk kita kena faham yang ini dulu. Kotak keluarga 3. Maknanya 3 sini satu keluarga, 3 sini satu keluarga. Okey, bagaimana nak menulis nombor ini dalam perkataan? Pertama sekali, kita keluarkan nombor-nombor yang ada terdapat dalam soalan ini. Kita tengok Kita keluarkan angka 6. Angka 6 nak letak kat mana? Kita tarik, kita akan letak di sini. Ini. Okey, sebenarnya nombor sifar. Seterusnya, nombor 9.
seterusnya nombor 4. Hanya turunkan ke petak yang berkenaan saja. Dan akhir sekali nombor 1. Okey. Jadi sini murid-murid dah nampak. Kita nampak kan? Okey. Kita dah turunkan semua. Perlu tak di sini? Kalau tak ada, jangan turunkanlah. Kita turunkan yang berkaitan saja. Okey. Jadi sini murid akan mula membaca. Tapi menggunakan kaedah keluarga kotak keluarga 3 ini, pertama sekali kita kena tengok di mana rumah ataupun tempat yang ada angka ataupun nombor kosong. Di sini kan? Jadi, dengan menggunakan pensil, murid pangkah. Maksudnya, ini rumah yang kosong. Maksudnya rumah kosong, rumah yang tidak berbunyi. Jadi, ini tidak berbunyi. Okay. Jadi, kita akan tulis balik dalam perkataan. Kita akan mengeja balik. Kita tengok. 1 ini adalah 10. Okay. Walaupun nilai tempatan 10,000, tapi yang kita gariskan yang bunyi adalah 10. 10 dengan 4. 10 dengan 4. Cikgu dah, maksudnya dah tahun 3 dah belajar dah. 14 bermaksud 14. 10,000. 14,000. 14,000. Seterusnya 900. 14,900. Ini tidak bunyi. Bila tidak bunyi, langkah terus kepada angka yang terakhir ataupun nombor terakhir. Jadi 14,906. Saya ulang balik. 14,906. Jadi murid akan menulis semula jawapan. Dan inilah jawapannya. 14,906. Boleh faham? Okey. Kita cuba dengan contoh yang kedua. Tuliskan angka tersebut dalam perkataan. Okay. Macam biasa, kita gunakan kaedah kotak keluarga 3. Okey. Keluarga pertama, keluarga kedua. Okay. Turunkan nombor mengikut rumah. Okey. Turunkan. Okey, kita dah dapat. Kita mulakan balik. Kita mula di sini. 10. Ni tak bunyi sebab tak ada garis. 10. Jangan lupa tadi. Kita dah tahu mana tadi? Satu step kita lupa. Mesti ini tidak berbunyi. Jadi pangkah. Okay, kita ulang balik. 10,6,000. Jadi 10,6,000. 16,000. Ratus tidak bunyi sebab dah dipangkah. 16,085. Ulang balik. 16,085. Jadi tulis dalam perkataan kembali. Heja balik. 16,085. Dapat? Okey. Sebenarnya kita akan pergi kepada contoh yang ketiga. Kita baca sama-sama. Tuliskan dalam perkataan. Seperti biasa, gunakan kaedah kotak keluarga 3. Okey. Turunkan daripada rumah paling ujung. Turunkan. Okey. Turunkan. Okey, tengok. Jadi, dekat sini, di manakah rumah ataupun petak yang ada angka kosong? Sifar. Okey. Jadi, sini memang tak apalah. Memang sah takkan bunyi lah kan. Okey. Jadi, kita tandakan. Ni. Di sini kan. Okey. Okey.
Jadi, kita baca 48,000. Jadi 40 campur 8 jadi 48,000. Ingat 48,000. 100 ataupun 100. 100. Jadi 48,100. Ini tak ada. Ini tak ada sebab dah kita ada pangkal, tak ada. Jadi jawapan dia 48,100. Sepatutnya murid menulis jawapan seperti ini. Okey. Faham anak murid? Jadi, boleh ulang dengan nombor-nombor lain. Tapi kaedah tetap sama. Gunakan kaedah kotak keluarga 3. Okey. Itu daripada angka kepada perkataan. Dalam perkataan. Jadi, bagaimana pula sekiranya diberikan soalan untuk menulis daripada perkataan kepada angka? Kita masih menggunakan teknik yang sama, iaitu teknik kotak keluarga 3. Okey, jadi kita peninglah jawapan sini. Jadi, bila diberikan macam ni, murid-murid akan banyaklah jawapan yang akan diberikan. Okey, macam-macam lah. Ini sebagai contoh lah. Kan? Pening. Yang mana satu? Yang mana satu jawapan dia? Okey. Ini jawapannya. Okey. Jadi untuk penyelesaiannya, macam cikgu cakap tadi, kita gunakan kaedah kotak keluarga 3. Okey. Tengok masih kaedah sama. Tapi berlainan dengan angka kepada perkataan. Angka perkataan kita turunkan daripada hujung sebelah kanan, besar, turun. Tapi untuk perkataan kepada angka, kita mulakan dari sebelah kiri. Maksudnya, nombor yang perkataan yang paling kiri. Jadi, kita tengok sini. Apakah perkataan paling kiri? 14,000. Tengok 14. 14,000. Ingat, ribu. Jadi, di mana nak turun? 14 apa nombor 14? 14 ialah 1 dan 4. Jadi, sepatutnya 10 dan 4,000. Jadi, 14,000. Seterusnya, tengok. 96. 96. Ratus tak ada bunyi. Okey. Jadi, kita kosongkan ratus. Turunkan 9 di sini. 6 di sini. Jadi, yang mana tak ada penghuni ataupun tadi, kita letakkan apa? Angka sifar. Faham? Jadi, tuliskan kembali nombor yang tertera ini dalam format ataupun skema jawapan seperti ini. Okey. Kita terus kepada contoh yang keempat. Tuliskan 23,085 dalam angka. Gunakan kaedah yang sama, kotak keluarga 3. Okey. 23,000. 23,000. Kita turunkan 2. 10. 3,000. 85. Ada bunyi ratus tak? Tak ada. Bila tak ada bunyi ratus, 80. 80. 5. Jadi yang mana kosong? Rumah mana kosong, kotak mana kosong, letakkan angka sifar. Jadi salin balik sebagai jawapan. Boleh faham? Okey. Contoh yang kelima. Tuliskan 80,309 dalam angka. Kaedah yang sama. 80,000
80. 80 bermaksud 8 sifar. 80 309. Mana 9? Nak tahu 9? Di sini 9. Okey. Jadi, ruangan yang kosong letakkan sifar. Dan tuliskan kembali jawapan. Faham? Okey. Jadi, sebagai pengukuhan, cikgu minta murid-murid untuk menyelesaikan latihan atau menyiapkan latihan berpandukan buku teks pada muka surat 3. Okey. Buat soalan nombor 2 semua soalan dan nombor 3 semua soalan. Nombor 1 tak perlu buat. Okey, ingat cikgu ulang balik. Uji diri buku teks muka surat 3. Nombor 2 semua soalan. Nombor 3 semua soalan. Okey. Jadi sekian saja video pembelajaran matematik untuk kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Ingat, sentiasa patuh pada SOP, elakkan 3S, amalkan 3W. Kita jaga kita. Assalamualaikum.